Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini kita akan masuk lebih mendalam tentang faktor sepunya terbesar ataupun nama ringkasnya adalah FSTP di bawah standard kandungan 2.1. Jadi standard pembelajaran untuk kali ini adalah iaitu 2.1.4 dalam untuk kita menentukan faktor sepunya terbesar FSTP bagi 2 dan 3 nombor bulat. Jadi apa itu faktor sepunya terbesar? Faktor sepunya terbesar bermaksud faktor yang paling besar. Paling besar antara semua faktor sepunya bagi nombor bulat. Video yang sebelum ni kita dah tahu dah bagaimana untuk kita cari faktor sepunya. Jadi, kita dah contohnya kita dapat senarai faktor sepunya tadi, kita kena tengok antara nombor faktor sepunya itu, faktor yang mana nilainya paling besar. Itu adalah FSTP. Tapi tak apa, kita akan tengok. Kalau tak dapat imagine, tak dapat idea apa yang saya cakap ni, kita akan tengok contoh. Sebelum tu saya akan bagi tahu untuk kaedah FSTP ni kita ada 3 kaedah, iaitu yang pertama kaedah menyenaraikan faktor sepunya, yang kedua adalah pembahagian berulang, dan yang ketiga kaedah pemfaktoran perdana. Saya akan mendedahkan kepada pelajar semua ketiga-tiga kaedah, tetapi pelajar boleh membuat pilihan untuk menggunakan salah satu kaedah yang pelajar inginkan. Kalau pelajar saya akan sarankan pelajar saya untuk menggunakan pembahagian berulang. Jadi kita tengok dulu. Kita tengok bagaimana untuk kita mencari FSTP menggunakan kaedah pertama, iaitu kaedah menyenaraikan faktor sepunya. Macam video yang sebelum ni, kita bagaimana untuk kita menyenaraikan faktor sepunya, iaitu kita kena cari faktor bagi kedua-dua nombor yang diberi, iaitu contoh yang ini dia bagi nombor 12 dan 30. Bermakna FSTP ni pun langkah pertama dia kita kena cari dia punya faktor. Penting ya untuk pelajar semua tahu bagaimana untuk cari faktor. Sebab faktor ni memang memang kita akan guna untuk setiap untuk bawah tajuk ni kita memang akan guna. Jadi kena mahir bagaimana untuk cari faktor ni. Kalau tak tahu boleh tengok video saya yang mula-mula yang sebelum ni. Bagaimana untuk kita mencari dan menyenaraikan faktor. Yang kedua adalah lepas kita cari faktor, kita kena senaraikan. Macam biasa kena senaraikan, lepas tu senaraikan faktor. Lepas tu kita akan senaraikan faktor sepunya. Betul tak? Betul kan? Yang sebelum ni kita buat macam tu. Faktor sepunya. Dan yang keempat, barulah kita tentukan FSTP. Jadi untuk 12 dan 30. Untuk 12 dan 30. Jadi langkah pertama kita kena cari faktor dulu. Kita buat dulu. Cari faktor untuk 12. Jadi faktor bagi 12 adalah 1 darab dengan 12, 2 darab dengan 6, 3 darab dengan 4. Untuk 30 pula. Untuk 30 adalah 1 darab dengan 30,
2 darab dengan 15, 3 darab dengan 10 dan 5 darab dengan 6. Okey. Jadi kita perlu senaraikan faktor. Jadi kita senaraikan faktor bagi 12 terlebih dahulu. Okey, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Jadi faktor bagi 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan 30. Jadi faktor sepunyanya, okey. Faktor sepunya bagi 12 dan 30. Okey, kita tengok faktor sepunya. Okey, 1, 2, 3, okey, dan 6. Okey, jadi kita senaraikan. 1, 2, 3 dan 6. Okey, jadi soalan dia minta FSTB. Okey, soalan minta FSTB. Okey, bagi 12 dan 30. Okey, berapa? Dia nak FSTB. Jadi ingat, FSTB itu bermaksud faktor sepunya terbesar. Jadi kita tengok dalam senarai ni, antara 1, 2, 3 dengan 6 ni, yang mana nilai yang paling besar? Jadi nilai yang paling besar adalah 6. Jadi FSTB bagi 12 dan 30 adalah 6. Okey. Jadi itu sahaja. Mudah kan? Okey, ini untuk kaedah menyenaraikan faktor sepunya. Jadi kita pergi kepada contoh yang kedua. Soalan yang sama juga, cari FSTB bagi 12 dan 30 tetapi menggunakan kaedah pembahagian berulang. Okey, ingat yang kita pernah buat sebelum ni. Pembahagian berulang kita kena masukkan ke dalam rumah. Okey, yang bentuk tangga-tangga tu. Okey. Jadi 12 dan 30. Jadi kita letak koma. Okey, 30. Okey, kedua-dua ni kena masuk ke dalam rumah. Okey. Sebelum ni kalau kita buat pemfaktoran perdana, kita kena bahagikan dengan nombor perdana sahaja. Tetapi kalau untuk faktor ini, untuk cari FSTB ni, pembahagian berulang ni, kita boleh menggunakan apa-apa nombor sahaja. Okey, bukan nombor perdana pun boleh. Jadi kita tengok 12 dengan 30. Okey, 12 dengan 30 ada dalam sifir berapa? Okey, saya buat untuk sifir 2. Okey, jadi 12 bahagi dengan 2 sama dengan 6. 30 bahagi dengan 2 adalah 15. Okey. Okey. 6 dengan 15 ada dalam sifir 3. Okey, kedua-dua nombor ini boleh bahagi dengan 3. Jadi 6 bahagi dengan 3 adalah 2. 15 bahagi dengan 5. Okey. 15 bahagi dengan 3 dapat 5. Macam tu. Okey, nampak? 2 dengan 5. Okey, dia tidak ada dalam mana-mana sifir. Bermaksud dalam sifir 2 tak ada 5. Okey, 2. Okey, 2 darab berapa dia 5? Tak ada kan? Jadi kita tak boleh tengok contoh untuk 5. 5 tak ada, dan sifir 5 tak ada 2. Okey. Jadi bila kita tak boleh nak selesaikan, kita berhenti di sini sahaja. Okey, kita tak perlu buat sampai dapat 1 kat bawah. Tak perlu. Untuk FSTB kita tak perlu. Jadi kita berhenti di sini sahaja sebab kita dah tak boleh nak selesaikan. Jadi macam biasa dia punya jawapan kat mana adalah di bahagian tepi. Okey, sama juga kita kena
darab. Jadi tengok. Jadi untuk FSTP bagi 12 dan 30 adalah 2 darab dengan 3 sama dengan 6. Okey, nampak? Jawapan yang ini, jawapan yang ini sama dengan jawapan yang kita buat sebelum ini, iaitu menggunakan kaedah menyenaraikan faktor sepunya. Nampak? Dapat 6 juga. Jadi, kita akan dapat jawapan yang sama, tetapi hanyalah kaedah je yang berbeza. Jadi, ikut atas belajar semua nak guna kaedah yang mana yang paling senang. Okey, kita pergi untuk soalan yang sama juga, tetapi menggunakan kaedah yang ketiga, iaitu pemfaktoran perdana. Ingat kaedah pemfaktoran perdana, dia ada ranting-ranting. Dia ada ranting-ranting pokok. Menggunakan pokok faktor. Jadi kita kena buat dulu untuk 12. Yang pertama kita buat untuk 12. Jadi kita pecahkan kepada 2 ranting pokok. Apa darab apa akan dapat 12. 2 darab dengan 6. 2 darab dengan 6 akan dapat 12. Boleh juga menggunakan 3 darab 4. Sama sahaja akan dapat 12. Itu atas awak semua. Jadi kalau saya akan pilih 2 darab dengan 6. Ataupun 6 darab dengan 2 sama sahaja. Jadi 2 ni kita tak boleh nak pecahkan dah. 6 ni kita boleh pecahkan lagi. Kita pecah kepada 2. Jadi 2 darab dengan 3 sama dengan 6. Jadi yang 2 tak boleh nak pecahkan, kita turunkan sahaja. Nampak? Jadi dia punya jawapan di sini. Kita kena darab. Jadi dia punya dia punya faktor perdana awak kena dapatkan sehingga bawah ni adalah nombor yang sehingga tak boleh nak pecahkan dah dan nombor perdana. Sebab kita menggunakan pemfaktoran perdana. Jadi faktor perdana bagi 12 adalah 2 darab dengan 2 darab dengan 3. Saya tertinggal 12. 12 2 darab dengan 2 darab dengan 3. Jadi kita kena buat yang kedua adalah untuk 30. Untuk 30 dia kita pecahkan kepada 2. 30 adalah saya buat untuk 2 dengan 15. Boleh juga untuk 3 dengan 10 pun boleh. Akan dapat 30 juga. Jadi saya pilih untuk 2 dengan 15. Sama sahaja. Jadi 2 ni tak boleh nak pecahkan dah. 15 masih lagi boleh kita pecahkan. Jadi 3 darab dengan 5 akan menghasilkan 12. 2 yang tak boleh pecahkan dah, kita turunkan sahaja. Jadi dia punya jawapan kat bawah. Jadi kita kena darab. Jadi kita tulis faktor perdana bagi 30 adalah 2 darab dengan 3 darab dengan 5. Jadi bagaimana untuk kita dapatkan FSP? FSPP bagi 12 dan 30. Kita kena tengok yang
sama. Okey, tengok nombor yang sama. Tengok, ini adalah nombor yang sama. 2 dan 3. Okey, jadi nombor yang sama kita perlu 2 letak di sini darab dengan 3. Okey, buat sekali sahaja. Jadi 2 darab dengan 3 sama dengan 6. Okay, nampak? Okey, kita menggunakan kaedah pemfaktoran perdana pun kita akan dapat jawapan yang sama dengan yang atas, iaitu 6. Okey, jadi atas pelajar semua nak menggunakan kaedah yang mana? Okey. Contoh yang keempat adalah cari FSDB bagi 25 dan 30. Okey, saya akan menggunakan kaedah pembahagian berulang. Okey. Macam biasa 25 dan 30 kita masukkan ke dalam rumah. Okey, 25 dan 30 kita boleh bahagikan dengan 5. Sebab kedua-dua ni ada dalam sifir 5. Jadi 25 bahagi dengan 5 adalah sama dengan 5. Okey, 30 bahagi dengan 5 sama dengan 6. Okey, nampak? 5 dengan 6 dah kita tak boleh nak selesaikan sebab tak ada dalam mana sifir untuk kedua-dua nombor ini. Jadi kita berhenti di sini sahaja. Jadi FSDB-nya adalah sama dengan 5. Okey, itu sahaja. Mudah kan? Okey, kalau kita menggunakan kaedah pembahagian berulang ni simple sikit. Okey, tak serabut ke apa. Okey, tak ada. Okey, dia smooth sahaja. Okey. Contoh yang terakhir untuk 3 nombor bulat. Okey, saya pilih. Okey, jadi 24, 64 dan 96. Okay, sama juga kena masukkan ketiga-tiga ini ke dalam rumah. Okay, nampak? Ini adalah nombor genap. Jadi, saya kena bahagikan dengan 2. Jadi, 24 bahagi dengan 2 sama dengan 12. Okay, 64 bahagi dengan 2 sama dengan 32. 96 bahagi dengan 2 sama dengan 48. Okay. Saya bagi lagi dengan 2 sebab ketiga-tiga nombor genap. Okey, 12 bahagi dengan 2 sama dengan 6. Okey, 32 bahagi dengan 2 sama dengan 16. Okey, 48 bahagi dengan 2 sama dengan 24. Okey, masih lagi boleh selesaikan. Kita boleh bahagi lagi dengan 2. 6 bahagi dengan 2 sama dengan 3. 16 bahagi dengan 2 sama dengan 8. 24 bahagi dengan 2 dapat 12. Okey, 3, 8, 12. Okey, tidak ada, ketiga-tiga ni tidak ada dalam mana-mana sifir. Iaitu kalau kita nak buat sifir 3 pun, 8 tak ada dalam sifir 3. Kalau kita nak buat sifir 2 pun, 3 tak ada dalam sifir 2. Okey, jadi kita berhenti di sini sahaja. Jadi, dia punya jawapan akhir adalah FSDB, okey, 24, 64 dan 96 adalah 2. Okey, yang tepi ni. Okey, yang tepi ni kita kena darab. Okey, 2 darab dengan 2 darab dengan 2. Okey, sama dengan 8. Okey, jadi itu sahaja bagaimana untuk kita menentukan faktor sepunya terbesar. Okey, bagi 2 dan 3 nombor bulat. Jadi kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan gandaan. Terima kasih, jumpa lagi. Bye.